Hai, saya Fisarudin dan seperti anda mungkin tahu bahawa pertempahan untuk iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro dan 14 Pro Max dah start last week. Dan kami menasib baik pasal sempat pergi ke Bangkok tempoh hari, sempat beli. Jadi saya tak banyak duit je, hanya sempat beli iPhone 14 Pro Max dengan iPhone 14 sahaja. Dan dalam video ni saya akan sentuh perkara-perkara yang menarik, perkara yang mungkin kurang menarik dan paling penting sekali menjawab persoalan ada beza ke dengan model tahun lalu. Dan paling penting sekali, saya dapat sekarang banyak kat social media, apa beza utama tentang 14 dengan 13 last year. Baik, kita mulakan dulu dengan peranti yang spek dia sedikit lebih rendah, iaitu iPhone 14. Dekat tangan saya ni adalah warna ungu, purple. Jadi, kalau tengok pada luar kotak, memang sama. Jadi, seperti biasa dalam video jenis saya akan cakap tentang spesifikasi dan anda boleh tengok spesifikasi untuk iPhone 14 sekarang di skrin anda. Baik, sekarang saya akan unbox. Saya akan unbox macam biasalah. Unboxing ni saya rasa korang pun dah tak apa-apa boring. Saya akan mempercepatkan. Saya rasa dah buat 3-4 unbox, korang pun dah tahu apa dah buat unbox lagi kan. Tapi ini adalah warna purple. Jadi purple dia memang warna ungu biasa, bukan ungu gelap yang anda nampak daripada model Pro Max yang saya akan buka kejap lagi. Seperti biasa, Apple kata dia nak kurangkan penggunaan plastik, jadi digunakan banyak kertas. Jadi inilah model dia. Saya akan try switch on for the first time. Dan harus saya katakan, kali pertama saya buka dan kalau saya nak bandingkan dengan iPhone 13 kat tangan saya sekarang, memang saiz sama, ketebalan sama, saya tak nampak langsung perbezaan dari segi port, kedudukan butang dan segalanya adalah sama. Malahan kalau saya tengok sekali pandang ni, even lensa kat belakang ni, ignore dia punya screen protector ni, adalah saiz yang sama. Jadi persamaan ini, seperti anda mungkin sedia maklum, kalau anda tak sedia maklum saya akan cakap, sebenarnya kedua-duanya berkongsi pemproses yang juga sama, A15 Bionic yang digunakan tahun lalu. Perbezaan hanyalah pada 14 tahun ini, pada A15 dekat tangan saya ini, ia ada GPU 5 teras berbanding 4 sahaja pada iPhone 13 last year. Dan paling penting sekali, memori pada iPhone 14 6GB, bukan 4GB seperti tahun lalu. Satu lagi perubahan yang paling besar mereka lakukan ialah kali ini kamera hadapan untuk swafoto ada autofocus untuk pertama kali. Selama ni ianya fixed focus, kali ini pada 14 ada autofocus. Dan menurut Apple, ini akan memastikan bahawa kamera swafoto dan paling penting sekali, video sekarang anda banyak guna kat depan untuk TikTok dan untuk Instagram Live misalnya, akan nampak lebih baik pasal pemfokusan yang lebih tajam. Dari segi harga, mungkin kalau anda mungkin tak perasan, sebenarnya walaupun spesifikasi lebih kurang sama saja, tak banyak beza. Ini bermula pada harga RM4,199, manakala iPhone 13 bermula pada harga RM3,699. Jadi perbezaan RM500 anda dapat apa? Autofocus ke hadapan, lensa kamera belakang yang lebih baik, pemproses yang ada extra GPU, dan juga anda dapat bateri yang sedikit lebih besar pada model ini. RAM yang lebih besar. Jadi kalau anda perlukan a bit more power nak banding dengan 13 last year, 14 ialah model untuk anda. Jadi dari segi rekaan memang sukar nak bezakan. Mana kalau saya buat blind test, mungkin orang tak boleh bezakan langsung. Baik, kita dah iPhone 13. Kotak mungkin anda dah tahu dah, biasa ada kabel, ada stiker dan segalanya. Tak ada pengecas, pasal inilah mereka lakukan sejak last 3 years. Okey, pergi kepada main event, iaitu iPhone 14 Pro Max. Jadi iPhone 14 Pro Max ini saya juga dapatkan warna ungu. Saya dapatkan dia punya actual official naming dia sebagai Deep Purple. Deep Purple warnanya lebih gelap nak bandingkan dengan warna purple biasa tadi. Kalau saya nak tunjukkan side by side, anda boleh lihat ini perbezaannya. Dan kalau nak bandingkan dengan model 13 Pro Max tahun lalu, saya juga ada 13 Pro Max, anda boleh lihat perbezaan yang paling ketara terletak pada saiz bonggol kameranya sekarang yang sangat signifikan besarnya. Jadi kenapa ia besar, saya akan cakap sebentar lagi. Tapi sebelum tu, switch on, buka segalanya. Okey, selepas dah restore lebih kurang setengah jam, ini adalah iPhone 14 Pro Max. Dan anda nampak pada skrin sekarang memang jelas dan ketara. Perbezaan paling ketara di sini ialah wajah. Dah tak ada takuk macam last year. Kalau saya nak, boleh saya unlock kejap saya punya phone lama ni. Dah tak ada lagi takuk. Sebaliknya,
anda dapat satu lubang kamera yang besar diberikan sebagai Dynamic Island. Dan menurut Apple, dengan Dynamic Island ini, sebarang bentuk notifikasi, aplikasi dan segalanya akan integrated dengan lubang ini, membuatkan ianya kurang interfere dengan penggunaan. Dari segi berat, saya dapat rasakan agak ketara lah yang Pro Max tahun ni lebih berat kerana bonggol kamera lebih besar. Dan juga funnily enough, saya tengok spek rasmi daripada China, sebenarnya bateri pada Pro Max tahun ni sedikit lebih kecil nak bandingkan dengan 13 Pro Max last year. Everything else dari segi rekaan, bingkai, posisi butang dan segalanya masih lagi sama. In fact, saya dah cuba tadi. Saya cuba gunakan casing untuk 13 Pro Max saya last year pada 14 Pro Max. Masih lagi muat, cuma pada bonggol kamera yang tak berapa fit lah. Tapi lokasi butang semua lebih baik. Jadi tak perlu risau bahawa kalau anda tak sempat nak beli casing sekarang untuk Pro Max anda, for the time being memang tak ada isu untuk gunakan casing untuk 13 Pro Max. Baiklah, saya dah gunakan lebih kurang setengah jam. Dan apa saya sedari, sebenarnya kalau nak bandingkan dengan 13 Pro Max, saya tak dapat rasakan beza langsung dari segi kelancaran dan segalanya, pasal ini adalah proses yang kalau tengok pada skor Antutu ataupun pada Geekbench, perbezaannya tak ketara. Yang saya boleh letakkan dekat skrin anda sekarang adalah ujian yang kami sempat lakukan setakat ini. Mungkin peningkatan sekitar 10 ke 15% dari segi CPU, dan graphically juga tak berapa signifikan. Ini menjawab satu lagi soalan. Kalau saya ada 13 Pro Max, adakah berbala nak beli 14 Pro Max? For the time being, kalau untuk prestasi sahaja, saya rasakan tak ada. Tapi jika anda inginkan kemampuan fotografi, mungkin ada beza, pasal untuk pertama kalinya Apple meletakkan sensor 48 megapiksel pada main kamera sudut lebar biasa ni. 48, bukan lagi 12-12-12. Sekarang ialah 48, 12-12 dan juga 12 dekat depan. Dan satu lagi yang saya sedar tadi ialah zoom kali ini boleh pergi sehingga 3 kali optical berbanding hanya 2 kali optical pada 13 Pro Max, dan juga digital zoom sekarang sehingga 15, bukan lagi 10. Macam pada model 14 ini, kamera hadapan juga sekarang ada autofocus, sekali lagi untuk memberikan prestasi swafoto lebih cantik dan video TikTok ataupun Instagram Live yang lebih cantik. Everything else, sistem operasi sama, rekaan sama. Jadi in a way, macam saya ada buat artikel tempoh hari bahawa tahun ini ialah tahun macam transition. Dan kalau anda mungkin dah tengok review awal yang dikeluarkan ke sana, iPhone 14 ini mungkin terasa lebih kepada sebuah iPhone 13s, pasal perubahan dari segi prestasi, perubahan dari segi rekaan itu tak berapa signifikan. Jadi sekali lagi, kalau anda berfikir nak upgrade daripada 13 ke 14 ataupun 13 Pro Max kepada 14 Pro Max, saya rasakan pada waktu ini baik tak payah, mungkin tunggu next year, pasal tak berapa signifikan. Tapi kalau anda beli telefon dah 2-3 tahun, nak upgrade tahun ini ialah tahun yang amat baik. Walaupun harus saya katakan satu perkara yang agak mengecewakan tahun ini, ada dua, kalau saya boleh sentuh dua perkara yang mengecewakan. Pertama sekali adalah harga. Harga start 57.99 pada iPhone 14 Pro Max ini, yang meningkat sehingga lebih 8,000 untuk storage 1TB. Peningkatan harga yang signifikan nak banding dengan tahun lalu. Tak salah saya mula dengan 5199 ke lebih kurang macam tu untuk 13 Pro Max. Jadi anda punya poket tahun ni akan sedikit rabak lah nak bandingkan dengan tahun lalu, kerana nilai ringgit yang jatuh menandak sejak beberapa bulan yang lalu. Having said that, satu lagi perkara yang saya rasa yang mungkin sedikit sukar saya nak maafkan ialah masih lagi guna port pengecasan Lightning. Saya tak suka Lightning bukan sebab Lightning ni tak bagus. Saya ada banyak Lightning. Isu dia sekarang ialah pasal peranti ini boleh ambil video pada resolusi Apple ProRes yang saiznya sangat besar. Kalau saya nak transfer gunakan Lightning cable ke saya punya MacBook, tempoh yang dia ambil untuk transfer tu lama betul. Bandingkan dengan peranti Android lain dah guna USB Type-C dengan USB Gen 2 yang lebih laju, senang je transfer. Jadi Apple, come on Apple. Kita dah tengok dah gunakan Type-C dekat MacBook, dah gunakan Type-C pada iPad. It's about time Apple kita pindah kepada I/O yang lebih laju dan lebih convenient kepada semua pengguna. Saya boleh seragamkan semua peranti Apple saya dengan satu pengecas. Yes, dan last but not least,
Pengecasan masih lagi setakat 20 watt sahaja. Jadi in a way macam saya cakap tadi, lebih kepada sebuah iPhone 13s bukan 14 untuk tahun ini, dan mungkin tak berbaloi untuk orang beli rahsia, hanya berbaloi untuk mereka yang dah pakai iPhone dah 2-3 tahun nak upgrade, barulah ini saya rasakan sebuah pembelian yang amat berbaloi untuk anda. Baik. Ini saya punya first look dan pandang pertama anda untuk iPhone 14 dan iPhone 14 Pro Max. Macam biasa, jika anda mahukan lebih banyak video macam ini, sila pergi ke saluran kami di YouTube, dan kalau nak lebih pandangan yang lebih lebar, lebih banyak, lebih teliti, sila ke amans.my untuk saya punya write up tentang pendapat saya untuk kedua-dua telefon terkini pada iPhone untuk tahun 2022 di Malaysia. Saya Fisarudin. Bye-bye.